A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Abdul Wahab. Terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kepada pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf, ayat yang saya bacakan tadi, juzuk yang ke-8, bermula daripada ayat yang ke-10, 11, 12, 13, Allah Taala menceritakan tentang iblis laknatullah. Allah Taala sebut walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu kesemuanya. Thumma sawwarnakum, kemudian kamilah yang membentuk, menggambarkan, menjadikan rupa paras kita ni. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami menyuruh kepada semua malaikat supaya tunduk sujud pada Adam. Fasajadu, semua malaikat tunduk, illa iblis, melainkan iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tak mau menjadi orang-orang yang sujud kepada Adam. Lalu Allah berkata kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Hei iblis, apa yang menghalang engkau daripada tunduk kepada Adam, sedangkan aku yang memerintahkan engkau untuk tunduk pada Adam? Iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia tu makna Adam. Khalaqtani min nar, aku dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada iblis, qala fahbit minha, kata Allah, ihbit minha, nyuh kamu daripada syurga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidaklah selayaknya orang takabur duduk di dalam syurga. Fakhruj, maka keluarlah kamu. Innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang hina, makhluk yang kecil. Kamu tu kecil, kata Allah. Innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu tu kecil, kata Allah kepada iblis. Tuan-tuan, lanjutan daripada surah Al-A'raf juzuk yang ke-8, Allah menyebut pula lanjutan cerita iblis ini di dalam suratul Hijr. Surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Bagaimana iblis telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhan. Iblis masih memanggil Allah dengan panggilan Rabb. Kata dia, qala Rabbi, wahai Tuhan. Disebabkan anak-anak cucu Adam punya paksailah aku ni jadi diisytiharkan sesat. Anak cucu Adam punya paksailah aku ni keluar daripada syurga. Maka kata iblis, aku bersumpah akan menjadikan cantik perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi. La uzayyinanna lahum fil ardi, segala perbuatan maksiat mereka aku akan hias bagi nampak cantik atas muka bumi ini. Dan kata iblis lagi, wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan anak-anak cucu Adam keseluruhannya. Tetapi iblis bagi tahu, ayat 40 surah Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan yang tak boleh dia sesatkan ialah daripada kalangan hamba-hamba engkau yang ikhlas kepada engkau. Ni dia tuan-tuan. Nak cerita ikhlas tu, cerita bab Adam, cerita bab iblis, baru jumpa. Yang iblis tak boleh hasut, yang iblis tak boleh bagi sesat, yang iblis tak ada kuasa nak bagi kita ni sesat, bila kita ini
menjadi hamba Allah yang ikhlas. Itulah pentingnya ikhlas dalam amalan kita, dalam kehidupan kita. Iblis tak jadi apa, tak boleh buat apa. Tuan-tuan yang saya muliakan, zaman sekarang adalah zaman vokal. Bukan setakat penyanyi je vokal. Hari ini orang pun jadi vokal. Kadang-kadang orang yang alim diam, orang yang jahil pula bercakap amboi. Seolah-olah agama ni bapak dia punya. Seolah-olah hukum Tuhan ni dia tak, yang mana dia sesuai dia ambil, yang mana rasa berat dia buang. Dia kutuk depan-depan dia. Tu nama dia vokal. Jenis cakap tak tapih. Macam iblis jugalah, lebih kurang. Iblis pun lebih kurang macam tu. Iblis pun lebih kurang macam tu. Dia tahu Allah yang jadikan dia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik pada Adam. Aku dijadikan daripada api, Adam dari tanah. Dia tahu yang menjadikan dia ialah Allah. Dia mengaku, khalaqtani min nar, aku daripada api. Siapa yang jadikan engkau daripada api? Allah. Siapa yang perintahkan engkau untuk tunduk pada Adam? Allah. Habis itu apa masalah engkau? Apa masalah engkau, iblis? Engkau mengaku Allah yang menjadikan engkau daripada api. Dia mengaku Allah yang buat dia. Dan siapa yang keluarkan order untuk tunduk pada Adam? Allah. Kalaulah dia tengok siapa yang menjadikan dia, kalaulah dia tengok siapa yang bagi arahan pada dia, dia tak bantah sebab Allah. Tetapi iblis ni, dia tak tengok siapa punya order, dia tak tengok siapa punya arahan, yang dia tengok apa arahan itu. Apa arahan tu? Arahannya tunduk pada Adam. Oh, ni parah ni. Bahasa kita sekarang lah, bahasa TikTok. Ni parah ni kata dia. Dia tengok pada order, dia tak tengok siapa yang mengeluarkan arahan. Yang mengeluarkan arahan ialah Allah yang menciptakan kau. Kalau demikian, tunduk sajalah. Pasal Allah punya order. Aku tak tahu apa, Allah punya order, aku ikut je. Tak, dia tak tengok siapa, dia tengok apa. Maka dia jadi vokal. Aku lebih baik daripada dia. Pasal apa aku nak tunduk pula? Hang tu pun Allah Ta'ala jadikan, kamu tu pun Allah Ta'ala cipta, ada hati nak lawan Tuhan. Begitulah hari ini orang vokal. Dia lupa yang dia tu pun Allah Ta'ala ciptakan. Yang datangnya perintah itu ialah Allah. Tunduk sajalah, taat sajalah. Siapa yang jadikan makcik? Allah. Siapa yang suruh makcik tutup aurat? Allah. Habis kenapa tak tutup? Dia vokal. Ini hak saya. Kenapa saya nak jadi hipokrit? Saya akan tutup bila sampai masa. Okey, jangan paksa saya. Okey? Wah, vokal betul tuan-tuan. Akak, siapa yang jadikan akak? Allah. Siapa yang membenarkan laki-laki menikah lebih seorang? Allah. Yang akak bantah buat apa? Suami akak tak pakai Tesla, dia pakai Honda Accord je pun salah. Oh, vokal. Bantah betul hukum Tuhan. Engkau nak bantah laki engkau menikah dua, tu engkau punya pasal. Tapi jangan kau bantah hukum. Jangan bantah hukum. Sampai suruh kaji balik. Boleh tak boleh kita ni haramkan laki-laki kahwin lebih pada seorang? Oi. Kalau kamu tak setuju dengan hukum Tuhan, jangan duduk di bumi. Pindah bumi lain. Pindah ke bulan ke? Bulan pun Allah buat. Matahari boleh, silakan. Matahari pun Allah buat. Vokalnya hari ini tuan-tuan, apa yang dia pertikai? Nabi Ibrahim, Allah perintah sembelih anak dia Nabi Ismail. Kalaulah perintah tu jadi pada mak sanggup tak sembelih saya, mak akan cari Tuhan lain. Adakah Tuhan suruh sembelih anak? Ini dia.
bahasa vokal sekarang ni. Ustaz, saya tak pernah minta dijadikan oleh Allah. Saya tak pernah minta dan tak pernah beri izin pun untuk dijadikan. Kemudian bila saya dijadikan, tertakluk pada saya halal dan haram. Bila saya buat benda haram, saya dihumban dalam neraka. Kalau Allah tak jadikan saya, tak timbul saya masuk neraka. Kenapa Allah jadikan saya? Yang ni kena kat saya entah soalan. Sila jawab Ustaz. Ustaz, kita ni jahat sebab apa? Sebab apa kita jahat? Sebab adanya iblis yang menghasut kita. Okey. Kalau Allah tak jadikan iblis, semua kita baik. Soalan saya, kenapa Allah jadikan iblis, kemudian iblis goda kita, hasut kita, kemudian kita ikut iblis, kita masuk neraka? Kalau Allah tak jadikan iblis, baik semua orang. So itu soalan saya lah. So apa masalah? Akak nak cakap Allah tak betul? Akak nak cakap Allah tu tak betul sebab menjadikan iblis? Macam tu? Saya tak cakap macam itu. Sebab tu saya tanya tadi, so what? Jawab je lah. Apa kehendak akak daripada soalan tu? Saya cuma soal pada Ustaz, kenapa Allah jadikan iblis? Kerja dia menggoda kita, akhirnya kita masuk neraka. Kalau Allah jadikan semua malaikat baik semua, tak ada kita masuk neraka. Kak, ada tak orang masuk syurga? Saya jawab kat dia, ada tak orang masuk syurga, Kak? Ada lah. Kalau ada orang masuk syurga, kenapa kak tak berusaha untuk masuk syurga macam orang yang masuk syurga? Kenapa kak tak nak jadi macam Asyah isteri Firaun? Kenapa tak nak jadi Aisyah anak Rasulullah? Kenapa tak nak jadi macam Khadijah isteri Rasulullah? Kenapa tak nak jadi macam Maryam anaknya Imran? Yang kak nak jadi perempuan neraka ke jadi apa? Kemudian kak salahkan Tuhan. Saya ni orang Ipoh, signboard di Lebuh Raya, Ipoh ke kiri, JB ke kanan. Saya nak balik ke Ipoh, saya bawa kereta masuk JB. Driver saya kata, Ustaz, ini dah ke JB, ikut saya. Kita kan nak ke Ipoh Ustaz, ikut saya. Akhirnya sampai ke JB. Kemudian salahkan Lebuh Raya. Bodoh betul Lebuh Raya ni. Engkau yang bahlul. Syurga belah kanan, neraka belah kiri, yang kau ikut ke kiri, kejadah apa? Kenapa tak ikut kanan? Segala yang kanan itu telah diajar oleh Nabi SAW. Jalan nak menuju kepada syurga, nama dia wahadainahun najdain. Kami telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu, bagaimana kamu boleh berjaya dengan jalan yang selamat. Fastaqim, ikut jalan itu. Tak nak ikut jalan itu. Aku nak ikut jalan ke kiri. Bila masuk neraka, salahkan Tuhan. Salah tu tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini saya kata zaman orang vokal, terang-terang berani mempertikaikan hukum Tuhan. Sekarang di antara yang paling banyak bukan setakat Allah dia petikai, hukum dia petikai, ada yang petikai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sekarang yang dimainkan isu ialah Nabi Muhammad berkahwin dengan Aisyah, tinggal serumah umur 9 tahun. Hari ini malah ada ustaz yang main benar ni. Bukan 9 tahun tuan-tuan, 16 tahun, 18 tahun Aisyah. Wow, hebat. Ulama-ulama sekalian yang mengatakan bahawa jumhur kata itu umur Aisyah. Mari zaman sekarang, akibat daripada orang kafir duk hentam Nabi Muhammad menikah dengan budak, Nabi Muhammad menikah dengan budak, ini satu bentuk penderaan. Maka hari ini ustaz-ustaz kita pun dah goyang. Dia ambil pahaman-pahaman lain pula. Dia kata Aisyah bukan umur 9 tahun, 7 tahun ketika kahwin, 9 tahun duduk sekali, tapi umurnya 18 tahun. Padahal jumhur ulama kata, bila orang tanya pada saya, Ustaz, jadi Ustaz,
Saya pun bila orang kafir tanya, ustaz, betul ke Nabi ni menikah dengan budak-budak? Saya pun tak tahu, ustaz. Nak jawab apa, ustaz? Abang tak buka sirah, abang. Abang tak buka sirah. Anak Nabi perempuan berapa orang, laki berapa orang. Yang laki-laki ni meninggal kecil-kecil. Ibrahim meninggal kecil, Qasim meninggal kecil, Abdullah meninggal kecil. Yang perempuan ni saja, yang paling last meninggalnya Aisyah. Bukan Aisyah, Fatimah. Fatimah, anak Rasulullah, Fatimah. Cuba tengok, umur berapa Kalsum menikah? Umur Kalsum. Umur berapa Zainab menikah? Orang Arab pada masa itu kahwinkan anak dia umur berapa? Dalam Islam dikahwinkannya pada usia akil baligh. Akil baligh boleh nikah. Akil baligh boleh menikah. Cuba akak tanya nenek akak kahwin umur berapa? 13 tahun nikah, 10 tahun nikah. Akil baligh nikah. Dulu-dulu punya zaman. Tak kecoh pun pasal apa akil baligh. Tapi ustaz, budak lagi ustaz. Pasal apa budak? Akak, abang pernah tengok ke Aisyah tu tinggi mana? Yang kata budak. Akak pernah jumpa persatuan orang kerdil? Jumpa tak persatuan orang kerdil? Pendek-pendek, rendah-rendah. Cuba tengok perempuan kerdil tu, agak-agak menikah. Rendah ni je. Tinggi ni ya kerdil tu. Suami dia 5 kaki 6 inci. Setuju pula akak dia menikah. Padahal dia kerdil tu macam umur 9 tahun badan dia. Kenapa yang akak setuju? Pasal dia boleh nikah. Kalaulah akak kata budak 9 tahun tu masih kecil, badan dia kecil, kahwin dengan orang tua, akak bantah. Kenapa tak bantah orang kerdil kahwin? Bersepah orang kerdil yang kahwin dengan laki-laki normal, siap beranak lagi, tuan-tuan. Jangan kita ni. Last kali saya cakap macam ni lah, bang. Yang suruh sembelih Nabi Ismail ialah Allah. Adakah Allah zalim? Yang suruh sembelih Nabi Ismail itu ialah Allah. Adakah Allah jahat? Tak. Adakah betul disembelih? Tak. Habis itu, kalau akak kata Allah tu zalim, akak berdosa kak. Yang suruh kahwin Nabi Muhammad dengan Aisyah tu siapa? Rasulullah tu kahwin dengan Aisyah. Siapa yang suruh kahwin? Adakah Nabi saja nak kahwin? Allah yang perintahkan. Takkan Allah nak buat jahat pada Aisyah? Itu jawapan dia. Takkan Allah nak buat zalim pada satu anak nama dia Aisyah binti Abu Bakar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitulah di dalam konsep ikhlas. Iblis ni Allah Ta'ala jadikan dan Allah bagi tahu kepada kita, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang paling nyata sekali. Berapa banyak ayat Allah pesan, jangan ikut iblis, jangan ikut iblis. Dia musuh kita. Soalan dia, kenapa yang kita ikut iblis? Bila kita ikut iblis, kita salahkan Allah. Bila Allah soal kita dalam kubur, bila tak lepas jawab, malaikat tanya tak lepas jawab, kita salahkan Allah. Tak lepas jawab di hari kiamat, masuk neraka, kita salahkan Allah. Padahal waktu di dunia dulu, kamu yang ikut iblis, kamu tak nak ikut Rasulullah. Masa bila saya ikut iblis, ustaz? Allah kata jangan membazir, kamu membazir. Allah kata jangan bergaduh, kamu bergaduh. Allah berkata jangan berpecah belah, memang kegemaran kamu berpecah belah. Allah Ta'ala kata jangan kita ini berperangai macam perangai iblis, sombong, takabur, ujub, riak. Tapi itulah pakaian kita, sombong, ujub, riak. Bukankah Allah dah cerita jangan ikut iblis, jangan ikut iblis, jangan ikut iblis? Dan dalam surah Al-Hijr ayat 40 Allah Ta'ala sebut satu ya, iblis tak akan menang dengan orang-orang yang ikhlas. Cara nak tolak iblis apa dia? Nama dia ialah ikhlas.
Allah bagi tahu bagaimana cara nak selamat daripada iblis. Jadilah ikhlas. Yalah, kalau tak ada iblis kan senang langsung ustaz. Kalau awak tak ada iblis, ada satu lagi benda yang akan goda awak, nama dia nafsu. Yalah, kalau gitu jadikanlah saya malaikat, tak ada nafsu. Payah betul tuan. Orang macam ni tuan-tuan ambil pergi rendam dalam kolah air. Bila dia duduk merendam dalam tu, dia tak boleh nak terima tuan-tuan, kita ni makhluk. Allah Ta'ala bagi contoh orang-orang yang masuk syurga, ikutlah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ikut jalan ni, jalan para nabi, jalan pada orang yang benar, jalan pada orang yang syahid, jalan orang yang siddiqin, salihin. Ikut. Hari ini kita burukkan orang-orang ni, empat ni kita burukkan. Jalan para nabi kita burukkan. Tak sesuai kalau kita ikut nabi zaman sekarang kan. Sekarang zaman 5G kan. Jadi Nabi Muhammad ni zaman unta boleh lah. Tak sesuai. Zaman Nabi ni dia buat goyang tangan lagu tu. Kalau kita ikut Nabi sangat pun dia, tapi kau doa minan nabiyyin, aku nak duduk dengan para nabi. Kenapa tak ikut jalan Nabi? Adakah ikut jalan Nabi kita kena buat rumah macam Nabi, naik unta berjalan macam Nabi? Macam tu ke ikut Nabi? Dah disebut kepada kita was-siddiqin, ikutlah orang yang benar. Jadilah orang yang benar. Paling benar sekali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, benarnya dia nak masuk syurga ni. Bila sebut sedekah, mana ada simpan untuk dia. Bila ditanya pada dia, apa yang kamu simpan untuk keluarga kamu, Abu Bakar? Aku simpan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nak masuk syurga tu, jadi macam Abu Bakar, benar. Apa yang Nabi cakap, benar. Tak pernah bantah, tak pernah bantah. Jadilah macam dia. Kita hari ni, Nabi cakap benar, kita bantah, tapi nak masuk syurga. Abu Bakar, Nabi turun daripada langit, aku baru balik daripada Mi'raj, dari langit. Orang kata dekat dia, Abu Bakar, Muhammad baru balik daripada langit, baru balik daripada Palestin. Engkau percaya Abu Bakar? Kalau dia cakap lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau dia cakap lebih daripada itu pun aku percaya apa yang dicakap oleh Muhammad. Itu nama dia siddiqin. Kita hari ini, Nabi Muhammad kata setiap penyakit ada ubat. Berapa ramai tak percaya? Berapa ramai tak percaya? Ustaz, kanser tak ada ubat, kencing manis tak ada ubat. Tak ada ubat Ustaz. Tapi Nabi cakap ada ubat, tapi doktor cakap tak ada ubat. Orang percaya cakap doktor lebih pada Nabi. Kemudian, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga ya Allah. Apa? Dulu saya cakap, bila kita sakit, makanlah habatus sauda. Orang tibai saya, beribu-ribu komen hentam saya. Saya kata makan habatus sauda. Ada yang jawab, habatus sauda bukan ubat untuk semua penyakit. Dia ada certain ya, ubat yang sudah terpulang dekat hang. Sekarang bila pakat sakit, dada sakit, bernafas tak apa nak cukup, duk sempuk baru minta habatus sauda. Yang dulu tak mau makan. Saya cakap madu, ubat. Ustaz jangan sebut madu boleh tak? Saya pantang tau. Sabar kat dia. Ni madu lebah, bukan madu Tesla. Madu ubat. Kita tak mau ikut cakap Nabi, tuan-tuan. Bantah Nabi. Bila Nabi kata ada ubat untuk setiap penyakit, likul lidak syifa, setiap penyakit ada ubat. Carilah ubat dia. Allahu Akbar, bantah. Tapi kita nak jadi syurga ahlinya, tapi tak mau tiru Siddiq, percaya cakap Nabi elok-elok. Kita ni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada.
Kita nak jadi orang yang syahid. Allah, tuan-tuan, banyak jenis syahid. Kalau nak pergi sabilillah, pilah. Tapi kata Allah dalam Quran, janganlah orang pergi perang semua. Kena ada yang duduk menuntut ilmu. Rupanya tuan-tuan, menuntut ilmu ni pun berada pada jalan jihad, pada jalan Allah. Yang tuan-tuan hari ni boleh dapat pahala syahid, salah satunya ialah berada dalam majlis ilmu. Balik dari majlis ilmu, pergi ke majlis ilmu, mencintai majlis ilmu. Tuan-tuan suka mati, mudah-mudahan dapat syahid. Banyak lagi jenis syahid tuan-tuan. Baik syahid dunia ke syahid akhirat, dia tak kira lah, syahid juga lah. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka Allah Ta'ala dia bagi tahu kepada kita yang nak selamat daripada gangguan iblis, godaan iblis, hasutan iblis, mukhlis. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma umirtu, tidaklah aku diperintahkan illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ada 2-3 ayat hampir sama. Tidaklah aku diperintahkan melainkan untuk beribadat ikhlas kepada Allah. Ni dia. Baru nak masuk tajuk tuan-tuan. Yang tadi itu muqaddimah. Muqaddimah setengah jam. Ini mau ke 12 ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang ikhlas, jangan bagi tahu ke orang. Jangan bagi tahu. Sebab ada orang yang bila dia ikhlas memberi, dia tulis nama dia di belakang sejadah, ikhlas daripada hamba Allah. Kalau dah ikhlas tu saya tulis lah. Hang tulis pun ada juga ikhlas daripada Ustaz Kazim. Boleh ke Ustaz tulis tu Ustaz? Ada yang derma Ustaz, papan mok cek dia besar Playwood Ustaz. Tu dia 6 orang angkat Ustaz. Memang tak ikhlas Ustaz. Siapa? Ni adalah korporat mana tak tahu. Baik tuan-tuan, langsungkah kita tak boleh bersedekah, tak boleh menderma, tak boleh tulis nama dekat whiteboard bila kita bersedekah? Jamuan berbuka puasa dan mareh Masjid Al-Muttaqin, malam pertama 1 Ramadan, Haji Abdullah sekeluarga. Tak ikhlas Haji Abdullah ni. Ada nak sponsor orang buka puasa, bagi nama siap sekeluarga begitu. Habis tu nak tulis apa? Tulis hamba Allah sajalah. Bila hamba Allah, malam tu Tok Siak, Tok Bilal, Tok Imam duduk tunggu. Mana dia makanan buka puasa ni? Dah pukul 6 belum sampai lagi caterer. Telefonlah siapa dia? Hamba Allah. Siapa hamba Allah tu? Hamba Allah. Hamba Allah. Siapa nak jawab? Harus tulis nama Haji Abdullah sekeluarga. Silakan. Siap nombor telefon lagi. Besok hari ni Tok Siap ada telefon. J, malam besok Haji sponsor ya. Ya dah. InsyaAllah ada biryani gam. InsyaAllah ada. Kalaulah malam besok hamba Allah, malam besok hamba Allah ya. Siapa hamba Allah ya? Seorang tak ngaku, bodoh tuan. Buat je tiap malam hamba Allah, tak buka puasa kita. Sebab itu bersedekah ada macam-macam cara. Ada 4 cara bersedekah. Allah Ta'ala sebutkan allazina yunfiquna fis sarra wad darra. Yang pertama, orang yang membelanjakan harta dia waktu dia senang. Waktu senang, waktu kaya, waktu sehat, waktu tu dia sedekah, waktu tu dia infak. Masya Allah, ini paling hebat ni. Paling hebat tuan-tuan, umur 24, belum kahwin, memerlukan duit untuk rumah, kereta, nak menikah, nak simpan. Tiba-tiba duit dia boleh infak pada jalan Allah. Padahal dia sangat memerlukan wang sebab dia masih muda, nak tampung mak dia, nak belanja dia, nak bayar motor dia, nak repair macam-macam benda. Tapi dia ada peruntukan untuk jalan Allah.
dia dipanggil waktu dia sangat memerlukan, waktu dia sihat, dia bagi pada orang yang pertama. Yang kedua, wad-darra, orang yang bersedekah waktu dia susah. Dia sendiri pun sempit, dia pun sakit, tiba-tiba dia panggil tu imam datang rumah dia, "Imam, saya nak sedekah untuk masjid. Bawah bantal saya ni ada duit, ambillah RM1,000. Masukkanlah tabung wakaf." Waktu dia susah, dia boleh bagi ke orang. Dia sendiri pun tak cukup, dia pun miskin, pencen 500 je sebulan, tapi tiap-tiap bulan dia bagi 100 dekat masjid. Orang macam ni pun besar pahala dia. Yang ketiga, orang yang bersedekah secara fisirri, sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, dia bubuh dalam tabung, bubuh dalam sampul surat, dia masukkan dalam tabung masjid. Contoh, seorang pun tak tahu. Waktu dia masuk tabung tu, dia tengok CCTV suluh dia, dia pakai face mask, tak nampak. Orang ingat dia nak mencuri, padahal dia nak derma. Punya takut orang tahu, senyap-senyap je dia sedekah. Orang lain langsung tak tahu. Habis hari Jumaat tok siap buka tabung, loh, siapa yang sedekah ni 10,000, tak tahu siapa. Yang keempat, orang yang bersedekah wa alaniyah, bersedekah secara terang-terangan. Allah sebut tu fisirri wa alaniyah, orang yang bersedekah secara sembunyi dan orang yang bersedekah secara terang-terangan. Maknanya harus bersedekah secara terang-terangan. Datang satu orang besar sini, saya ketika makan bersama pengurusi dan jawatankuasa masjid, mereka meminta peruntukan sumbangan dari saya untuk membina balai lintang yang baru. Dengan ini saya meluluskan ya 100,000 ya. Jangan cakap dekat dia, YB ni riak betul. Boleh dia umumkan, tak salah. Boleh dia tulis nama, tak salah. Yang salahnya apa? Yang salahnya riak. Yang salahnya apa? Yang salahnya dia ujub. Yang salahnya dia sum'ah. Tulis nama tak apa, Haji Abdullah sekeluarga, malam buka puasa makan, habis tarawih makan. Besok Haji Abdullah tanya, macam mana semalam iftar? Sedap? Buka puasa sedap semalam? Nasi biryani sedap Tuan Haji? Itu saya dah tu. Yang tu baru salah. Sebulan duk sebut itu lah. Masuk malam ketiga dia buat compare pula. Macam mana nasi biryani saya dengan nasi dia, mana sedap? Tuan Haji lah bagus begini Tuan Haji. Oh, sibuk dah sedekah-sedekah lah, sibuk tanya pula. Bila kita datang sembahyang dekat masjid, jumpa dekat parking, macam mana kapet baru? Sedap sembahyang? Sedap lah, bagus lah, lembut. Sujud pun terasa lah, wah, rasa macam malas bangun pula bersujud. Saya lah wakaf tu. Itu yang salah. Dia bagi cek pada masjid, di bawah cek tu nama dia Datuk Kazim. Riak ni, jangan cakap riak, memang dekat cek tulis nama dia. Dia pergi padam pula, langsung kena tolak tuan. Tak salah. Yang salahnya bila engkau riak. Walaupun saya pencen tak banyak ya, macam Haji Mat, macam Haji Yusof, walaupun saya biasa-biasa saya pencen, tapi saya tetap bersedekah, tak macam dia orang. Yang tu yang salah. Engkau nak sedekah, sedekahlah. Yang kau kutuk orang tu buat apa? Yang kedua, nama dia ujub. Kalau tak ada saya, engkau orang masih lagi semayang atas kapet yang keras tu. Ini saya tak boleh tengok orang sujud atas kapet keras. Ya, maklumlah kapet tu dah keras, kita pula ramai yang gaut. Bila nak turun sujud, aduh, turun sujud tu. Yang ketiga, sum'ah. Dia suka tanya orang, Ji, jemaah cakap apa bila saya sumbangkan kapet baru tu? Jemaah kata apa? Oh, jemaah rasa seronok lah kan. Dia tahu kot saya yang sedekah. Dia orang tahu saya yang bagi tahu. Bagus Tuan Haji, bagus. Itu nama dia sum'ah. Tiga inilah yang menghilangkan pahala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Nak sedekah, tuan-tuan, sedekah sajalah.
Jangan duk ungkit, duk sebut, duk ulang, duk ungkit, duk sebut, duk ulang. Akhirnya orang tak lantik dia jadi AJK masjid. Tukar jenis AJK baru. Dia buka balik kapet dia. Pukul 9 pagi dia panggil kontraktor gulung. Kita nak sembahyang Zuhur, hilang pula kapet ni. Inilah yang merosakkan amalan kita sebab tidak ikhlas. Kita bila buat macam ni tuan-tuan, Allah seronok tuan-tuan. Tengok malam ni berapa ratus yang datang, tengok hari Jumaat berapa ribu yang sembahyang. Ambil wuduk, air wuduk tu bil air kita bayar. Orang lain tak tahu pun kita bayar berapa banyak menggugurkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, berapa ramai yang duduk di atas kapet ni. Dia datang hari Jumaat pukul 10 pagi, dia i'tikaf, dia semayang sampai habis Jumaat, belum balik lagi. Semayang berapa banyak pahala untuk orang, bukan setakat yang semayang tu, yang wakaf ni. Tapi pahala-pahala itu tidak akan sampai kepada kita kalau kita tak ikhlas. Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk ikhlas. Tapi ustaz, susahnya nak jadi ikhlas. Ya, saya pun susah nak jadi ikhlas. Tambah-tambah kalau sampul surat tak bagi, lagi tak ikhlas. Panggil tak bagi sampul, tak datang. Berat orang tuan. Berat nak jadi penceramah, tak ikhlas. Saya punya simple tuan-tuan. Orang jemput saya datang ceramah, saya datang. Walaupun penat, walaupun sibuk, tak ada masa. Malam semalam saya ceramah di Durian Tunggal, Melaka. Saya sampai di Ipoh pagi tadi pukul 7.30 pagi. Terus saya melayan. Hari ini ada 15 bas yang melawat sekolah saya sampai jam 12.30 tengah hari. Tak balik ke rumah, tengok apa pun tidak, terus datang ke KL. Takut jam. Sebab semalam saya gerak dari Ipoh 12.50 sampai ke Durian Tunggal 7.30 malam. Sama jauh dengan naik pergi ke Mekah, punya jauh. Jam. Saya kata aku tak mau dah mengadap jam. Pun lama juga, pukul 12 sampai 4.30 petang. Jam juga di tapak, jam juga dekat dengan Sungai Bidor. Kenapa saya datang? Sebab saya seronok. Bila saya berceramah, saya seronok. Dia menghilangkan keletihan saya. Tambah dapat mikrofon ni, oh ini ubat saya. Ada orang tanya pula, kena rebus dulu tak ustaz? Boleh, ambil mikrofon tu rebus, ambil tinggal segelas air dia, minumlah, insya-Allah sembuh penyakit awak. Bingung betul. Apa yang kita buat, itulah yang menghilangkan kesusahan kita. Apa yang kita suka, dia menghilangkan benda yang menyedihkan kita. Benda yang tak seronok, benda yang sedih, benda yang benci, benda yang sakit. Buatlah apa yang tuan-tuan suka, yang tuan-tuan Allah redha. Dia datang kesihatan pada kita. Kita hari ini bila bersedih duk menung. Ada yang bila bersedih pergi petik bunga. Bila nak selesai masalah? Tak apa je Ustaz? Bersedih pergi petik bunga. Ya, sekarang bukan zaman bermenung. Marilah kita memetik bunga. Macam pernah dengar lah Ustaz, tu seroja. Apa kejadah kau bermenung-menung guna petik bunga? Apa hal? Bila saya tak sihat, saya bercakap. Bercakap itu menghilangkan kesakitan. Bercakap itu, berceramah itu, suka tengok tuan-tuan. Malam semalam saya di Durian Tunggal, pagi tadi saya dengan 500 orang. Hari ni saya dengan tuan-tuan. Sepatutnya saya tak balik malam ni. Saya kena buat gigi dekat dengan Dabang Zara apa tau. Tak payahlah aku nak balik. Gigi ni boleh buat kemudian. Pasal saya dah tak balik 4 hari dah. Nak tengok anak isteri, nak tengok cucu. Tuan-tuan, sebab tengok isteri pun menghilangkan kesusahan.
Yang mana faham, tak faham sudah. Saya punya sistem senang perangai saya. Jemput datang, tak jemput sudah. Kalau orang tak jemput, apa masalah? Kalau jemput orang kasih sagu hati, saya ambil. Kalau jemput orang tak kasih sagu hati, habis ceramah balik, tak ada masalah. Kalau bagi sagu hati tapi tak cukup, tak apa, nanti kalau jemput lagi, saya tak datang dah. Senang sangat hidup tuan. Senang sangat hidup saya. Saya cakap nak dapat ceramah saya ni bertahun-tahun. Ada yang 10 tahun baru dapat, sebab dia nak tarikh 1 Muharram, awal Muharram. Ada yang 5 tahun, 5 tahun minta nak dapat tarikh betul-betul 12 Rabiul Awal, 5 tahun booking baru dapat. Saya seronok juga. 5 tahun tempah Ustaz Kazim, baru hari ni dapat. Saya kata kita terus je ceramah ya, pukul 8 sampai pukul 9.30. Tak boleh Ustaz, Ustaz kena berhenti sekejap sebab kita nak azan. Lepas tu Ustaz sambung balik. Saya kalau ceramah, saya cakap, bila berhenti azan, saya tak reti nak mula balik. Sebab saya gear 5 dah, tiba-tiba nak start gear 1 balik. Allah, boleh tak untuk hari ni excuse je cakap, terus je kita ceramah. Sekali je, minta lah pada jabatan, minta tolong. Sebab nak jumpa 5 tahun sekali. Oh tak boleh Ustaz, Ustaz kena berhenti azan, lepas tu sambung balik. Saya punya SOP saya, kalau azan saya berhenti sebab orang nak semayang. Azan menandakan suruh semayang, masuk waktu dengan jam, bukan dengan azan. Kalau tak azan pun masuk waktu, kalau azan tak betul waktu pun tak masuk waktu. Tuan-tuan azan Jumaat pukul 12.30, dah boleh semayang dah 12.30, dah bang dah, belum lagi minta izin. Oh tak boleh, Ustaz kena berhenti. Okeylah, kalau gitu SOP saya, kalau awak azan saya stop lah, 40 minit je ceramah. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Besok dia telefon PA saya, berkenaan sagu hati semalam ya, kita bayar dekat Ustaz Kazim penuh tau, tapi dia ceramah separuh, so minta pulangkan balik separuh. Astaghfirullahaladzim. Saya tak bohong tuan-tuan, ni dalam masjid. PA saya datang, Ustaz, orang semalam minta Ustaz pulangkan balik duit. Oh ya ke? Sebab Ustaz pendek sangat ceramah 40 minit. Okey, Ustaz macam mana? Pulangkanlah balik. Di mana duit dia? Saya pun tak tahu di mana duit dia. Rupanya ada dalam kereta, saya tak tahu. Buka sampul pun tidak. Saya kata kamu ambil duit ni, pergi hantar balik sekarang juga. Hantar balik tuan-tuan, naik kereta masuk highway, hantar balik, bagi dekat AJK. 10 sen pun Ustaz Kazim tak ambil, Ustaz Kazim sedekah balik. Oh iya ke? Alhamdulillah. Seminggu lepas tu tuan-tuan, budak yang sama telefon saya, Ustaz, saya nak kerja dengan Ustaz boleh tak? Kepala otak kau tuan-tuan. Jenis apa ni? Kita mengharapkan orang ikhlas kepada kita, tapi soalan dia, kita ikhlas ke tidak dengan orang? Ada satu orang dia telefon, dia kata, Ustaz kami nak panggil program ceramah Ustaz. Baik, di mana? Kena naik kapal terbang merentas Laut Cina Selatan. Boleh, tapi kita tak ada sagu hati pun. Saya pun tak minta sagu hati abang, abang bagi-bagi, tak bagi pun tak apa. Alhamdulillah, itu yang kami nak dengar. Kapal terbang pun tiket kami tak bayar Ustaz, Ustaz sendirilah. Okey, no problem. Hotel, hotel tak ada Ustaz, kita tidur kat masjid Ustaz. Baik. Okey Ustaz ya, boleh Ustaz ya. Tiket kapal terbang pun semua tak ada Ustaz, kita jihad Ustaz. Baik, nanti saya beli basikal, saya akan bawa naik basikal. Bila Ustaz nak sampai, nak lentah ke Sepahang, Laut Cina Selatan, dah tiket kapal terbang tak ada. Macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang kita minta orang ikhlas, tapi kita sendiri tak pernah ikhlas dengan orang. Macam mana ni tuan-tuan kehidupan kita ni? Macam mana kehidupan kita ni nak betul tuan-tuan? Kadang-kadang kita minta guru ikhlas mengajar, anak murid tak pernah ikhlas mengaji dengan guru dia. Macam mana nak timbulnya keberkatan?
Kadang-kadang kita ni solat kepada Allah, tapi kita tak pernah ikhlas kepada Allah. Macam mana sembahyang itu nak jadi inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar? Ada yang kata, ustaz, Nabi mana ambil upah? Kenapa ustaz ambil upah? Kenapa hari ni penceramah ambil upah? Kenapa? Mana boleh ambil upah? Abang pernah jumpa guru kafar? Ada? Guru kafar ambil gaji tak? Jangan bayar gaji, ikhlas. Pergi ke pejabat mufti, jangan ambil gaji mufti, ikhlaslah sebagai mufti. Pergi pejabat qadi, jangan ambil gaji, ikhlaslah sebagai qadi. Yang mana jadi saksi menikah, jangan ambil saksi menikah, ikhlaslah tuan saksi. Awak kerja apa? Saya kerani, ada gaji. Dapat gaji ustaz. Kenapa awak ambil gaji tak ikhlas? Oh, ini pendapatan saya ustaz. Ikhlaslah kerana Allah. Yang lainnya semua boleh ambil gaji, yang tak boleh ambil gaji imam, ikhlaslah imam. Tu imam nak makan apa? Dia makan angin pun kena bayar tau. Tuan-tuan ingat imam ni makan angin free ke? Walaupun angin kena bayar. Tapi hari ini kita faham imam kena ikhlas, Bilal kena ikhlas, pengurusi masjid kena ikhlas. Habis tu dia nak makan apa? Abang, beras dah habis, ikhlaslah leha. Oh sudah, isteri imam kata, abang ikhlas kerja ada apa abang weh? Jadi tuan-tuan kena faham, ikhlas bukannya letak tang situ. Sebab tu saya kata tadi, jangan bagi tahu dekat orang, saya ikhlas tolong awak, saya ikhlas buat benda ni. Tak payah cakap, sebab Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu. Kalau awak cakap ikhlas pun tapi hati awak tak ikhlas, tetap tak ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, bersihkan hati kita. Mai masjid, bersihkan hati. Waktu hari Jumaat orang derma dalam tabung tu, bersihkan hati. Kadang-kadang kita ambil duit masuk RM10, kemudian kita tengok tabung tu, siapa yang tak masuk? Pakai Mercedes tak masuk duit. Aku orang dekat pun RM10. Dia tengok sampai habis mata tu, tengok. Bila tabung tu pusing belakang dia, ke belakang pula dia tengok tempat ni. Buruknya perangai. Kamu bagi 10 sudah. Kenapa nak tengok orang? Tak salah ke saya tengok? Tak salah, tapi kamu ngotok dia. Taklah ustaz, takkan dia tak bagi derma? Dia rumah besar, pencen besar. Mungkin dia dah masuk dalam tabung masjid. Waktu dia masuk masjid, kamu tak nampak. Dia tak nak masuk dalam tabung bergerak, dia bubuh tabung yang statik. Mana kamu tahu? Jangan menilai orang. Kita kadang-kadang tuan-tuan suka menilai orang. Dia tu tak pergi haji, tapi pakai jubah, pakai sorban macam pergi haji. Aku ni dah 4 kali haji pun sorban tak pakai. Kau suka dia lah dia pakai sorban ke apa benda kah? Kenapa suka menilai orang? Sebab tu tuan-tuan, nak bersihkan hati tu macam mana? Dia ada 2 ketakutan. Sebab manusia ni macam-macam takut. Ada yang takut dengan hantu. Ada orang tanya, ustaz, kenapa asal sebut hantu je perempuan? Kenapa hantu lelaki tak ada? Mana saya tahu. Asal hantu je Pontianak. Bubuklah jantan nak ke? Pontianak tak habis-habis ni. Ada yang takut dengan gemuk. Abang-abang jangan bagi hadiah hari jadi dekat isteri kita alat penimbang. Ni beli kat Melawati Mall, bungkus elok-elok, isteri buka-buka balok hadiah tu, penimbang. Dia campak atas kepala kita tu. Sebab benda yang paling dia benci alat timbang tuan ni. Oi, macam-macam. Takut gemuk. Ada yang takut kepada penyakit. Takut penyakit. Dulu kita takut dengan COVID, pakai topeng semua, face mask. Sampai mandi dekat laut pun pakai face mask.
Saya tengok anak beranak duk berkena face mask. Kejadian apa aku pakai face mask? Punya takut lah tuan-tuan. Oh, takut penyakit. Ada yang takut dengan tua. Ada yang takut dengan tua. Saya sejak macam-macam ni tuan-tuan. Saya kerja macam-macam benda kat Leha. Saya buat kat Leha. Saya jadi penyanyi. Saya jadi pelakon. Saya jadi macam-macam lah kerja saya buat. Jadi pak lawak ada, jadi ustaz ada, semua ada. Bila saya duk tengok orang make up, artis make up, patut dalam TV tu nampak tegang. Rupanya dia tarik pipi ni, dia bubuh gam. Lepas tu dia solek. Tak nampak kendor tuan-tuan. Dia tarik tegang. Ui. Sebab tu tuan-tuan tengok Rajinikan tu umur 70 lebih, hero lagi. Padahal 70 lebih dah Rajinikan tu. Dia nak isap rokok pun. Dey, tu dari Rajinikan punya tu. 70 lebih jadi hero. Rupanya dia make up. Tuan-tuan tengok Syahrul Khan tu, umur 60 lah, 59 dah, tapi hero lagi. Rupanya dia make up. Dia pun lawan tua. Masya Allah. Ada yang takut jadi tua, ada yang takut jadi miskin. Macam-macam jenis ketakutan. Yang kita nak ialah takut pada Allah. Yang tu kita tak tepisat. Takut ni ada dua ya yang perlu tuan-tuan takut. Yang takut pada Allah tu mesti dah, ittaqullah tu mesti dah. Tapi yang melibatkan amalan, dua kita kena takut. Apa dia? Pertama, takut amalan tidak sah. Nombor satu. Kena duduk ni, duk fikir, aku tadi semayang sah tak? Kita tengok orang semayang, Allahu Akbar. Dia semayang, pernah dah kita tengok orang semayang dan kita bezakan semayang kita dengan semayang dia, semayang dia dengan semayang kita? Pernah dah kita tengok satu orang ambil wuduk dan kita bezakan ambil wuduk dengan kita? Ada orang semayang tegak, sedangkan kita semayang pula goyang-goyang. Pasal apa aku semayang goyang-goyang? Sedangkan semayang itu kena berdiri tegak. Ada yang semayang tuan-tuan macam kena tiup angin. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ada jenis tu. Tuan-tuan tak takut ke semayang kita tidak sah sebab tidak ada tomak ninah? Tuan-tuan tak takut ke semayang kita tak sah sebab baca Fatihah tak betul? Ada yang angkat takbiratul ihram, ada yang angkat takbir tu, takbirnya betul, angkat Allahu Akbar, Allah tangan tu betul, lafaz salah. Allahu Akbar, panjangnya bang. Apa yang panjangnya? Kenapa panjang? Nak masuk niat. Masuk niat bukannya tu bang panjang. Allah tu kena panjang. Allah yang panjang, bukan Allahu Akbar. Salah. Dah 70 tahun semayang tak betul. Abang tak takut lah? Nasib baik saya pendek ustaz. Cuba buat Allahu Akbar. Betul tak ustaz? Salah bang. Ya abang panjang bar tu pasal apa? Bar pendek. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Salah. Ada yang bila angkat takbir langsung tak bunyi apa. Salli pada maghribin sedasa. Bang tak dengar. Cakap Allahu Akbar, cakap. Itu kalau dapat kat direktor Mak Nispu, direktor Mak Nispu dia kata apa? Cakap. Cakaplah bodoh, cakap. Dia kena dengar pada telinga sendiri. Berapa ramai yang angkat takbir tak dengar apa?
Tak takut ke semayang kita tak ada markah, semayang kita tak ada nilai, sebab wuduk tak betul, sebab basuh kencing tak betul? Dia masuk tandas, dia kencing, dia basuh betul-betul tak helmet dia. Ustaz, saya betul cakap Ustaz, saya masuk tandas tak pernah pakai helmet. Siapa suruh pakai helmet? Tadi Ustaz cakap. Kan aku cakap terus terang kan, kata lucah pula. Abang tu orang tua, bila tua kencingnya pun slow meleleh sampai ke lato-lato. Tapi abang basuh hanya pada helmet, tang lato-lato tak basuh. Kencingnya sampai ke lato-lato. Aku tak faham dengan Ustaz Kazim ni. Adakah bawa lato-lato dalam tanda? Astaghfirullahalazim. Bila kita cakap tu terang, live ni banyak kawan report pula Ustaz Kazim lucah. Saya nak cerita tuan-tuan, 2 penyebab yang kita diseksa dalam kubur. Pertama sebab kencing, satu lagi sebab lidah. Kencing masalah tak basuh, kencing masalah basuh tak betul. Lidah Pak Zim mengumpat, mengadu domba, bergaduhkan orang. 2 penyebab ni bukan penyebab yang besar pun, tapi kena seksa dalam kubur. Satu masalah kencing, satu masalah lidah. Bukan bunuh orang, bukan berzina, hanya kencing. Kencing pun masalah, bayangkan berzina. Kalau kencing pun kena soal teruk dalam kubur, bayangkan kita bunuh orang, bunuh mak, bunuh isteri, bunuh anak. Masya Allah. Jadi abang-abang, lepas ni kalau masuk tandas buang air kecil, basuh betul-betul. Sebab tu masjid-masjid kena sediakan paku supaya jemaah boleh buka seluar gantung. Ini buka zip kencing berdiri. Kalau basuh lebih-lebih kan basah pula seluar tadi. Buka seluar gantung, duduk mencangkung ke basuh kencing kau. Ustaz, kita orang tak pakai seluar Ustaz, kita orang pakai kain Ustaz. Lagi senang, buka kain kau sangkut kat pintu tu. Sangkut. Tengok duk kencing, orang curi kain. Oi. Sudah entah. Ada juga malaun mana tak tahu, jahat buat curi ikan orang. Dia ngusik Pak Ji tu, comeng tu. Datanglah rescue, mau pikul lain lah kata dia. Tuan-tuan, okey, jaga betul-betul basuhan kita, istinja kita. Takut tak diterima, tak sah semayang, tak sah puasa, tak sah haji, tak sah umrah, tak sah, tak betul. Nombor 2, apa yang kita kena takut? Amalan kita tidak diterima. Sah tapi tak diterima. Kenapa tak diterima? Sebab awak mengumpat orang, pahala awak dapat kat orang tu. Sebab awak memfitnah orang, pahala sembahyang awak dapat kat dia. Sebab awak derhaka pada mak awak, macam mana nak dapat pahala? Sebab awak derhaka pada suami awak, macam mana nak dapat pahala? Sebab awak tak bagi hak pada isteri awak, macam mana awak nak dapat pahala? Sebab awak tak ikhlas. Tu dia. Tak ikhlas. Yang ni yang menakutkan kita yang buat ibadat ni. Kita yang buat ibadat ni, apa yang menakutkan kita? Yang menakutkan kita ialah ikhlas. Datang subuh-subuh, maghrib, bukan subuh 6:03, 6 kalau Perak 6:03 Ipoh. Sini awal lagi lah. Pukul 5:30 kita sampai dah. Orang belum sampai, kita sampai buka lampu, buka kipas. Allahu Akbar. Kita dengar motor Y3 suku pengurusi dah sampai. Tak pun X1R pengurusi punya motor sampai dah. Dalam hati kita duduk semayang tu, hati tu duduk cakap, baru dia tahu siapa datang awal. Maknanya kamu semayang sebab nak tunjuk dekat dia. Kata Allah,
di hari kiamat minta pahala pada orang yang kamu nak tunjuk. Mana boleh dia bagi pahala? Ni cabaran kita ni, cabaran jadi Bilal. Cabaran jadi Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis mic bang, dia tanya makmum, macam Mekah tak? Oh sudah tuan-tuan. Cabaran jadi penceramah. Ustaz ceramah yang penuh masjid. Baru ni ada kami panggil ustaz tu, Allah ustaz, satu sah pun tak penuh ustaz. Oh ustaz datang ramai, kita pun kembang dada. Ui, teruknya pahala tak ada sebab kamu riak, ujub, semua. Habis itu ustaz macam mana nak jadi ikhlas ustaz? Tuan Bilal azan, sedap Bilal, jatuh dalam hati saya, hadza min fadli rabbi. Dah cukup. Ustaz mari ceramah, alhamdulillah ustaz, orang yang tak pernah datang masjid pun datang ustaz, terima kasihlah ustaz datang, hadza min fadli rabbi. Dah cukup. Cantiknya menantu awak, hadza min fadli rabbi. Ini tidak, bila orang puji je, cantik betul menantu awak. Itu pun saya cari di Kashmir, jauhnya Kashmir. Itu kamu boleh tengok lagi menantu nombor 2, itu yang pertama, yang nombor 2 lagi cantik. Aduh tuan-tuan, potong. Bila orang puji je, potong. Jangan kita dibiarkan berada dalam keadaan puji melambung. Lama-lama tuan-tuan kita jadi riak. Cukup. Sebab iblis ni tuan-tuan, dia goda kita. Ada orang yang nak jadi ikhlas, bila dia sembahyang sunat, dia tak nak sembahyang ramai-ramai. Nanti kalau dia sembahyang ramai-ramai, bila dia sembahyang sunat, orang lain semua duduk, dia sembahyang sunat, dalam hati dia cakap, kena sembahyang elok-elok, orang nampak. Ini mesti dia orang tengok aku sembahyang ni. Bismillah. Dia tak mau macam itu. Sebab tu ada yang sembahyang sorok-sorok kat belakang, balik langsir, balik tiang. Allah, adakah setan tak datang pada dia? Setan datang. Allahu Akbar. Macam ni lah bagus sembahyang seorang-seorang. Inilah bagus. Bukannya macam dia tu menunjuk depan orang, macam aku lah bagus. Tak bagus juga tuan-tuan. Sebab itu balik kepada takwa yang pertama, ittaqullah. Yang pertama awal-awal tadi saya sebut, takutlah pada Allah. Kau sembahyang depan orang ramai pun kena takut pada Allah. Kau duduk seorang-seorang pun kau duduk takut dengan Allah. Buatlah satu-satu benda hanya semata-mata ittaqullah. Apa dia ittaqullah? Hamka dalam tafsir dia kata ittaqullah bukan takut kepada Allah. Ittaqullah maknanya ialah takut pada Allah. Ittaqullah rindu pada Allah. Ittaqullah cinta pada Allah. Ittaqullah mengharap pada Allah. Ittaqullah menyerah diri kepada Allah. Digabungkan semua benda itu dalam satu perkataan, nama dia taqwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, yang nak jadi orang ikhlas ni tuan-tuan, nombor 1, saya nak ajak pada diri saya sendiri, nak ajak pada tuan-tuan semua, nak selamat daripada iblis yang merosakkan amalan kita dengan jalan ikhlas. Bagaimana untuk mengelakkan kita ni daripada tidak ikhlas? Yang pertama, dalam kita nak buat ibadat, kita merasakan bahawa ibadat yang aku buat ini mungkin adalah ibadat yang terakhir. Jadi aku kena buat elok-elok, mungkin ni sembahyang yang terakhir. Kita tengok hari Jumaat lepas ada imam yang meninggal, sebaik saja bagi salam. Jumaat yang terakhir pada dia, cantik, habis-habis salam meninggal. Ada sahabat saya baca khutbah, waktu khutbah yang pertama elok, kemudian dia duduk, khutbah yang kedua dia nak bangun, dia tak bangun-bangun dah. Dia meninggal waktu duduk antara dua khutbah. Bayangkan tuan-tuan, orang yang meninggal dengan saat yang begitu cantik. Anak murid saya tuan-tuan, umur dia 70 lebih, pengetua pencen.
dia meninggal hari Jumaat, waktu orang duk sembahyang subuh, jari dia tegak, jari tangan dia tu tegak, duduk tahiyat, sujud sajadah tu, last kali tu, orang dah bagi doa, orang bagi salam, bagi baca doa, dia duduk tegak lagi. Orang tepuk bahu dia, rupanya dia meninggal. Dia meninggal ketika jari telunjuk dia tegak. Apa makna tuan-tuan? Tidakkah dia meninggal waktu dia mengucap? Manisnya tuan-tuan, oh manisnya hidup, kesudahan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau kita nak nombor macam tu, nak jadi ikhlas, aku bersihkan hati aku, ini mungkin ibadat aku yang terakhir, aku nak buat betul-betul. Mungkin kita layan isteri kita, ini layanan terakhir, layan betul-betul. Abang, jomlah pergi kedai, jom abang bawa isteri pergi kedai, beli telur, beli berah, tak komplain, tak merunguk, tak apa, bawa. Banyaknya barang, kita dah habis stok bang, tak komplain, bawa untuk isteri. Tunggu isteri dekat kedai, tunggu, tak komplain. Tak ada dia cakap, oi baliklah, lembab betul lah, aduh, sabarlah bang, saya ni beli barang bukan macam abang pilih. Abang tu beli barang, beli bawang 1 kilo, setengah kilo tak boleh pakai. Saya nak elok-elok lah bang, sabarlah kejap. Hei, duk hei saja. Tengok-tengok mati isteri dia malam tu. Isteri mati. Apa yang kita buat? Tak. Menangis. Oh, saya marah dia lambat balik tadi. Saya pergi dengan dia ke kedai. So, dia pilih barang tu lambat, saya marah dia. Saya berasa berdosa dengan dia. Cuba abang layan yang terbaik. Abang nak gelang, yelah gampang, ada Pakcik Habib juga barang situ, jom sekarang juga kita ke kedai Habib. Mati puas hati tak? Puas hati. Begitulah akak-akak, suami minta bubur kacang aja pun masak je lah, ni duk sibuk baca Quran. Kalau ada bubur kacang sedap kan, ya pergi belilah bang, ya ayyuhallazina amanu, kacang, tengok baca Quran, kacang. Kena gauk baru tahu. Ya, si sambung Yasin pula. Suami pilah pasal malam beli 2 bungkus, satu untuk dia, satu untuk isteri dia. Elok nak belok ke rumah, langgar dek kereta. Jiran bawa bubur kacang 2 bungkus. Kak Som, suami Kak Som ada kat hospital, dia kena langgar dengan motorkar. Ini bubur kacang kami jumpa dalam harga motor dia. Mati suami Kak Som. Agak-agak macam mana? Dia nak bubur kacang, mak tak masak, mak tak tahu lah. Sampai ke mati, senyeselnya. Kemudian buat tahlil pula, 3 malam bubur kacang. Tok Siak dah tanya dah, malam besok Kak Som bubur kacang. Yelah, teringat ke arwah, dah mati nak buat apa kau bagi bubur kacang? Sebab tu akak-akak sebelum dia meninggal, buat yang terbaik. Dia minta sain je, bagi. Antara sain dengan buat bubur kacang, mana lebih susah? Sain yang senang. Bubur kacang boleh buat, takkan sain lagi senang daripada masak bubur. Ni aku malas dengar ceramah haram jadah. Haram jadah dia kata tuan-tuan. Saya bagi contoh. Okey, nombor 1, kita bayangkan bahawa ini yang terakhir pada aku. Aku nak ikhlas betul. Saat lagi kita nak sembahyang Isyak. Buat yang terbaik. Allahu Akbar. Allah sedang perhatikan aku, Allah sedang mencatat, Allah sedang buat yang terbaik. Jangan waktu sembahyang tu ingat macam-macam. Segala benda yang boleh menghilangkan ingatan pada Allah, selesaikan siap-siap sebelum sembahyang. Antaranya apa? Nak ke tandas. Abang-abang yang mana nak terkencing, pergi kencing siap-siap. Tak apalah, sembahyang dululah. Padahal kencing dah kat ujung-ujung dah. Ujung-ujung dah ni. Imam pula apa mimpi malam tu.
Satu rakaat satu muka surat. Wa basyirin ladzi ketok tuan-tuan. Agak-agak makmum tu dia buat apa tuan-tuan? Tak kena maki tu imam tu. Dah cakap kalau nak ke tandas pergi dulu, tapi saya nak dapat rakaat yang pertama dengan imam. Nak buat macam mana abang dah nak terkencing? Abang tu makan ubat jadin. Kencing mana? Memang nak kencing kerap. Kalau kita ada hajat, selesaikan dahulu. Apa dia? Makan. Makan. Abang, nasi dah siap, mainlah makan. Abang nak sembahyang isyak dulu. Abang nak sembahyang isyak dulu. Makanlah dulu bang, dah siap ni. Aku nak sembahyang, tadi abang, sekarang aku. Elok angkat takbir, Assalamualaikum. Adik ipar datang, satu van bawa anak-anak. Masuklah, mai makan nasi. Astagfirullahaladzim, Allah, habislah nasi aku. Telur ikan tembakau tu habislah, ya Allah. Masa tu tuan-tuan takkan ikhlas dah sembahyang. Nyesel pula aku sembahyang ni. Sebab tu selesaikan. Ni Ramadan akan datang ni. Nak makan dulu ke nak sembahyang maghrib dulu? Kalau nak buka puasa makan dulu, bagus. Makan kurma, minum air lauk, simpan sekejap. Ini tidak, dihidangnya sekali. Datuk pula pergi umum. Dia minta kepada semua jemaah ya, kita buka puasa ni makan kurma dan air saja dulu. Nasi selepas maghrib ya, sila beri kerjasama ya. Makanlah kurma 2-3 biji sembahyang maghrib. Agak-agak tuan-tuan, yang sembahyang tu khusyuk tak? Yang sah paling belakang, sebab aku duduk belakang. Habis-habis sembahyang ni kena cepat, lambat tak cukup. Yang menyesal yang duduk sah depan, silap duduk depan. Ramai lah pula malam ni. Aduh. Yang paling tenang dan tawaduk imam. Dia orang dah simpan kat aku dah. Tenang je, tawaduk je rumput dia tuan. La ilaha illallah. Nombor 1, lepas ni kita buat yang terbaik. Yang tu yang saya pegang dalam diri saya tuan-tuan. Bila saya ceramah, saya nak pastikan bahawa ceramah saya ni orang keluar daripada masjid tak ada gaduh-gaduh. Orang keluar daripada masjid tak ada pening kepala, tak ada pecah belah. Aku nak menyatukan orang, aku nak bagi faham orang, berkasih sayang. Saya tak boleh tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan tuan-tuan benci orang itu, tuan-tuan salahkan orang itu, tuan-tuan laga itu hanya kerana ceramah saya. Saya jahat tuan-tuan. Saya tak mau. Saya bukan duduk di sini, saya duduk di Ipoh. Bila saya hentam tuan-tuan ditinggalkan dalam keadaan tak elok. Saya duduk di rumah di Ipoh. Besok tak mana pula saya ceramah. Tapi tuan-tuan di sini bercempera, bergaduh. Buat apa? Itu bukan orang yang ikhlas di dalam menyampaikan ilmunya. Yang kedua, apa yang nak menjadikan kita ni ikhlas di dalam kita beribadat kepada Allah? Kita kena bayangkan bahawa yang kita buat ini belum cukup, belum lagi cukup, belum lagi memadai. Kita kena tengok orang yang buat ibadat lebih daripada kita. Jangan tengok orang yang buat rendah pada kita. Aku ni sembahyang maghrib okey lah, sembahyang isyak. Mak tu langsung tak datang sembahyang. Aku datang sembahyang Jumaat seminggu sekali ni pun okey lah. Husin tu raya pun datang sembahyang. Aku ni datang sembahyang raya sekali setahun pun okey lah. Sebab tengok dolar tu langsung tak datang. Kalau tuan-tuan tengok orang yang lebih teruk daripada kita, memang kita juara lah. Cuba kita bayangkan ya Allah. Macam tadi saya cakap, ada yang meninggal sedang berkhutbah, ada yang meninggal sedang solat, ada yang meninggal sedang baca Quran. Saya jealous tuan-tuan, saya cemburu. Bulan Ramadan yang lepas anak murid saya meninggal, tunggu sembahyang subuh dia baca Quran, meninggal atas Quran tu. Dia kena kanser. Perempuan, pukul 4 pagi bangun dah baca Quran. Rumah pondok, dengar jiran-jiran makcik-makcik pondok dengar dia baca Quran. Tiba-tiba senyap, ketuk pintu nak ajak pergi subuh, rupa dah tak ada dah tuan-tuan. Penghabisan dia baca Quran. Allahu Akbar.
Aku ni penghabisan aku apa? Tu masalah. Tak habis di meja karaoke ke mak. Tak aku ni habis. Takut. Tuan-tuan yang saya muliakan, cubalah kita cari jalan buat satu-satu benda yang meninggalkan kesan yang baik pada masyarakat. Saya ingat tahun 2015 saya dapat 4 tiket naik kapal, naik cruise percuma. Kawan saya ni travel punya orang. Dia kata, Ustaz, ambil lah tiket ni, Ustaz bercuti lah naik kapal. Saya pun ambil, ajak kawan saya, imam kawan saya, 4 orang. Tak pernah naik cruise, naik sampan pernah, naik bot keliling Langkawi tu pernah, naik cruise 13 tingkat tak pernah. Saya pun bawa beg, jalan-jalan cok pasport, masuk dalam bahagian kapal je, satu orang tarik tangan saya, ajak bergambar. Saya tepih tangan dia. No, sorry, ada one. Tengok foto foto. No. Pasal apa saya lari? Dia suruh saya ambil gambar sebelah model perempuan tu pakai burung merak. Sayap burung merak tu. Burung merak tak jadi masalah. Yang dia tu masalah, pakai bikini je. Kalaulah aku pergi ambil dengan hamba Allah ni, viral satu Malaysia. Kapal apa ni? Masuk dalam saya duduk tengok. Kapal apa ni? Kawan si ketuk pintu. Ustaz, jom makan. Nak tidur diipuh boleh tidur. Jom makan. Jom. Udang berdiri tegak tuan-tuan. Banyaknya makanan, ambil makanan, meja penuh, kursi penuh. Di luar kursi banyak Ustaz. Jom kita makan kat luar. Makan dekat luar, mengadap pula kolam renang. Bapa. Yang kita ni pakai kepiah putih tuan-tuan. Ya orang duk berkenan pula berenang. Bapa tuan-tuan. Aku ni silat kapal dah. Nak terjun kapal dah berjalan. Laut pula, mati aku orang. Akhirnya tuan-tuan duduk dalam bilik menong, macam mana aku nak buat ni? Ustaz, apa duduk dalam bilik? Jom duduk ni, tengok pantai, tengok laut malam-malam. Jom. Tinggal kami berempat je tuan-tuan. Tengok kami berempat saja duduk atas kapal, duduk pukul 12 malam lah. Orang tak ada lah. Saya tengok bintang di langit, saya tengok laut yang gelap, kapal yang sebiji yang begitu besar, bila tengah laut jadi kecil. Saya bingkas bangun, saya kata dekat timbalan saya, Ji, apa kata kita bawa pelajar kita naik cruise, tempatnya kita lepak ni, kita bubus sejadah, kita semayang. Yang depan kolam orang duk mandi tu, ada tempat dia orang duk main muzik tu, kita buat ceramah di situ. Yang pertunjukan sarkis dalam tu, kita buat klinik solat dalam tu. Boleh je. Kita buat kapal ni, orang naik kapal selamat daripada benda-benda tu. Setuju. 4 orang je lah, tak ramai pun. Bila balik tuan-tuan, saya hantar pergi jumpa dengan syarikat. Kami nak bawa orang naik kapal, kami nak buat pelayaran yang berasaskan Islam. Tokyo dan Cina, dia kata, you ada duit ke? Itu soalan pada saya, you ada duit ke? Saya, kalau orang kata saya tak ada duit, saya marah. Bapa, okey, bapa, 4 juta. Memang tak ada 4 juta. Tak apa, balik dulu. Fikir pura otak. Tak boleh 4 juta nak sewa, kita ambil bilik-bilik, 10 bilik tempah, 20 bilik tempah, 3 bilik, lama-lama satu kapal kami ambil. Minta Jabatan Agama turun samak makanan, bekas-bekas makanan, Jabatan Agama turun, bagus tuan-tuan, alhamdulillah. Kasino tu pula tulis dilarang masuk peserta rombongan Ustaz Kazim. Pertama kali semayang di tengah-tengah laut, Ustaz Mokhtar azan, naik bulu rumah. Tengah-tengah nak semayang subuh, hujan. Turun semayang dalam bilik, nanti masuk dalam dewan, kita buat kuliah.
Petang tu toke dia datang, Vice President dia panggil saya, ajak minum. Ustaz ini kali pertama ini kapal orang Islam ramai naik. Okey. Pertama kali saya tengok itu jam 4 pagi orang pakai putih-putih naik saya punya bulu loma. Saya tak pernah tengok orang tak tidur orang pakai putih-putih mau semayang. Saya kata kami nak semayang subuh, kami buat dulu semayang malam, dan memang kami pakai putih, telekung semua, jubah, kita suka putih-putih bersih. Satu lagi Ustaz, bila you cakap sekarang hujan turun, suruh pergi masuk bilik semayang dalam bilik, saya tengok you punya orang talak tolak. Itu hujan sudah turun, dia orang talak tolak mau cepat. Saya tak pernah tengok, selalu orang tolak takut hujan. Saya kata kami orang Islam memang berdisiplin, kami takkan tolak. Nak tolak apa? Ya ikut rombongan saya tu 78, 80. Nak tolak apa tu? Orang tak nak. Masa tu orang hentam saya siang malam, pak saya naik kapal ada kasino. Orang tibai saya buat bodoh. Last kali tuan-tuan 2018 saya belayar dengan tabung haji. Tempat yang saya buat forum tu besar dewan kita ni, masjid kita ni. Yang ada pelak di lantai. Banyak pelak dia. Saya tanya dekat budak Indonesia yang duk layan air, duk tuang air kat saya tu. Saya kata, "Mas, ini banyak pelak, ini apa? Tempat charge handphone kah?" "Ustaz, ini tempat kasino." "Ustaz tak tahu kah?" "Mana aku tahu, aku tak nak masuk. Kasino pergi mana?" "Sudah tutup. Sudah jadi surau. Ustaz mau buat ceramah apa sini, sudah buang segala mesin." Alhamdulillah, entah. Daripada kasino sampai tak ada kasino. Sebab itu kalau kita berjuang kerana Allah, Allah akan mudahkan. Saya bersyukur tuan-tuan, itu pelayaran. Elok tahun depan nak sambung, Covid datang, tak boleh belayar. Sedangkan arak dah tak ada, kasino dah habis. Kita betul-betul jadikan kapal ini untuk orang Islam belayar. Boleh semayang, boleh tengok kebesaran Tuhan di tengah laut, boleh qiyam mulai. Sebab tu tuan-tuan, jangan cepat kita nak menilai orang. Sabar banyak-banyak dulu. Kita tak tahu tujuan dia apa, niat dia apa. Kalau dia ikhlas, Allah mudahkan urusan dia. Dan sebab itu saya nak minta pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat satu-satu benda yang baik, perubahan, walaupun agak drastik dan sebagainya, buat dengan ikhlas. Pedulikan apa yang orang cakap. InsyaAllah akan datang pertolongan Allah kepada tuan-tuan. Allah pesan pada kita, in tansurullah yansurkum. Yang ketiga, setiap daripada kita ni ada contoh orang-orang yang lebih awal daripada kita. Ambillah contoh itu untuk menjadikan kita ni ikhlas. Tadi saya sebut akak-akak depan saya ni macam-macam masalah. Ada yang dapat suami garang, panah baran. Macam mana saya nak ikhlas dengan suami saya, Ustaz? Saya masak nasi lemak, dia minta nasi goreng. Bila saya buat nasi goreng, dia minta nasi lemak, Ustaz. Rasa nak bakar je, Ustaz. Sabar. Itu dia saya dapat. Ustaz Zul pun cakap sabar. Ustaz Kazim pun suruh sabar. Cuba Ustaz duduk di kedudukan saya, Ustaz nak sabar apa? Ustaz bayangkanlah, Ustaz. Baik, saya sedang bayangkan. Semua atas saya, Ustaz. Dia tak kerja. Masak atas saya, dapur gas atas saya, sewa rumah atas saya, lampu terbakar pun saya tukar, bil air pun atas saya, dengan dia pun atas saya, Ustaz. Berat tu akak. Itu pula. Macam mana nak datang ikhlas? Ustaz, saya 5 anak, suami meninggal. Tak tahulah, Ustaz, kadang-kadang
Anak ni waktu kecil dengar cakap, tapi bila dah besar lawan kita. Sedih lah ustaz. Anak pula tak hargai mak yang bela anak-anak. Ada pula dapat suami yang baik. Suami ni baik sangat. Berapa ramai pula yang isteri ambil kesempatan atas kebaikan suami. Masak pun tak marah, tak masak pun tak marah. Abang, malas masak lah bang. Kita puasa dah malam ni. Baik. Abang, hari ni malas masak bang. Kita puasa dah bang. Dah 24 jam aku tak makan ni. Tak marah pun. Baik betul suami dia. Ada pula tuan-tuan jadi anak. Kadang-kadang kita, mak kita pilih kasih, bapak kita pilih kasih. Bila kakak kita menantu yang pertama, kakak ipar balik dari KL, balik kampung, mak jamu dia air Milo. Pergi kedai kejap, kakak kamu nak balik, beli Milo. Tapi bila kita balik ustaz, mak saya jamu teh cak rimau je ustaz. Mak pilih kasih. Bilik yang ada aircon dia bagi pada kakak yang kerja tetap, saya yang kerja kilang dia suruh tidur depan TV ustaz. Macam mana saya nak ikhlas dengan mak yang macam ini? Apa yang berlaku pada akak semua ada contoh. Akak dapat suami yang garang, yang baran. Ada orang yang dapat macam itu. Ada nama dia Asyah binti Mazahin, isteri Fir'aun. Dia dapat suami akak lagi ganas daripada suami akak. Suami dia lagi zalim, tapi dia sabar kak, dia ikhlas, Allah bagi dia syurga. Suami akak nama apa? On. Suami dia Fir'aun kak. Fir tak ada pada akak tu. On dah sama dah. Sabarlah kak, ikhlaskan. Ustaz, saya tak ada suami, besarkan anak-anak susah ustaz. Orang kampung kata saya ni janda gatal lah apalah. Saya tak pernah menggatal ustaz. Akak pernah dengar tak Maryam? Maryam tu dia besarkan anak dia seorang-seorang. Orang kutuk Siti Maryam, tapi dia ikhlas pada Allah. Akhirnya Allah letak dia dalam syurga. Kak pun ikhlas lah kak. Mudah-mudahan Allah nak bagi syurga dengan sebab akak jadi janda. Akak jadi balu. Ustaz, saya nak jadi anak yang soleh, solehah ustaz. Tapi tak tahulah ustaz. Akak pernah dengar tak Fatimah binti Rasulullah? Fatimah ni orang yang baik, sangat hormat pada bapa dia, sangat cinta kepada bapa dia. Doa macam-macam, rendah hati, rendah diri dengan bapa dia Nabi Muhammad. Allah letakkan Fatimah ni kak dalam syurga kak. Akak beruntunglah dapat suami yang baik. Ikhlaskan akak. Mudah-mudahan akak ni jadi macam Khadijah, seorang suami yang baik, nama dia Rasulullah. Semua orang ada perangai dia tuan-tuan. Carilah, ambillah yang terbaik untuk kita bawa sebagai satu bimbingan kita ke syurga. Ambil contoh-contoh daripada mereka. Ada imam buta. Dia hafaz 30 juzuk, lepas dia hafaz dia jadi imam. Asal dia celek. Asal dia nampak. Asal dia ialah dia sihat. Satu hari dia kena demam panas, mata dia buta. Bila mata dia buta, dia mula menghafaz Al-Quran dan dia ingat 30 juzuk. Orang tanya ada imam, apa perasaan imam? Bila dulu nampak, sekarang tak nampak. Alhamdulillah. Kalaulah saya celek, mungkin saya tak hafaz Quran. Tapi dengan sebab saya buta, saya hafaz Quran. Alhamdulillah, syukur. La ilaha illallah. Dia tak salah pun dengan doktor. Dia tak salah pun dengan demam. Dia tak salah pun dengan mak bapak dia yang lambat ke hospital. Dia bersyukur pula mata dia buta. Dengan buta itulah dia boleh hafaz Quran. Waktu saya mengajar tahfiz tahun 1993, ada satu pelajar saya buta. Masa tu tak ada lagi Quran Braille, belum dapat dari Pusat Islam, minta Braille. Tuan-tuan tahu tak macam mana dia hafaz Quran? Dia ambil tali tip, dia ulang, dia pasang, dia rewind balik, dia ulang balik, dia pasang.
Dia hanya dengar melalui apa yang dia dengar dalam kaset dan dia hafaz. Dia boleh ingat Quran, tuan-tuan. Sampai putus tali tu. Setahun lepas tu baru dia dapat Quran Braille, baru dia boleh baca Quran Braille. Allah, tuan-tuan, jadikan apa yang ada kepada kita sekarang jalan untuk masuk syurga. Apa kedudukan kita sekarang ni? Betulkan niat, inilah jalan aku untuk masuk syurga. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya dah berceramah 33 tahun. Inilah kali pertama datang ke sini. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak jemput, lagi 33 tahun daripada sekarang. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.